Seterusnya saya ingin memperkenalkan barisan pembahas pada hari ini. Di pihak kerajaan kita pada hari ini terdiri daripada Saudara Hakim yang bertindak selaku Perdana Menteri, Saudara Karim bertindak selaku Timbalan Perdana Menteri, dan Saudara Daing bertindak selaku Menteri Ketiga. Manakala di pihak pembangkang kita pada hari ini terdiri daripada Saudara Mahzuan Muhammad selaku Ketua Pembangkang, Saudara Hazman Baharum bertindak selaku Timbalan Ketua Pembangkang, Saudari Azza Kristina bertindak selaku Pembangkang Ketiga, dan Saudari Nur Aniza Joni selaku Pembahas Simpanan. Yang dijemput sudah pun tiba, daun pintu sudah ditutup, mikrofon sudah berada di tangan, pen dan kertas sudah bersedia, peserta dan hakim sudah tidak sabar. Molek pertandingan kita mulakan. Tanpa melengahkan masa, saya dengan segala hormatnya menjemput Perdana Menteri daripada pihak kerajaan untuk memulakan sesi perdebatan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Tuan Suara. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang Dipertua Delegasi Kerajaan, panel pembangkang, datuk-datuk hadirin sidang sekalian. Tuan Yang Dipertua bangkit selaku Yang Berhormat Perdana Menteri. Maka pada hari ini, pertama kita gagaskan usul kepada sidang Dewan yang bersidang. Usul berbunyi, bajet 2013 adalah bajet politik. Maka Tuan Yang Dipertua, pertama ayo kita definisikan usul secara konseptual. Kami di meja kerajaan pada hari ini secara tekad dan etikat telah pun bersepakat dan bermuafakat untuk mencerakikan usul kepada dua cerakinan utama. Pertama, bajet 2013 dan yang kedua, bajet politik. Tuan Yang Dipertua, warga Dewan yang bersidang. Kita mulakan dengan cerakinan yang pertama, bajet 2013. Tuan Yang Dipertua, bajet 2013 merupakan belanjawan yang diumumkan oleh Yang Berhormat Perdana Menteri pada 28 September 2012. Tuan Yang Dipertua bertemakan memakmur negara, mensejahtera rakyat dan sebuah janji ditepati. Tuan Yang Dipertua, secara kebetulan Tuan Yang Dipertua, janji ditepati juga merupakan tema kempen pilihan raya bagi Parti Barisan Nasional untuk PRU 2013. Tuan Yang Dipertua, mungkinkah bajet politik Tuan Yang Dipertua? Warga Dewan yang bersidang kerana pasti adanya unsur-unsur politik di situ. Tuan Yang Dipertua, bajet 2013 menyatakan apa yang bakal kerajaan lakukan dalam tempoh setahun. Tuan Yang Dipertua, berbeza dengan rancangan Malaysia ke-8, ke-9 dan sebagainya dari Dipertua. Kerana tempoh masanya adalah lebih pendek berbanding rancangan Malaysia. Tuan Yang Dipertua, menurut berita harian Oktober 2012 Tuan Yang Dipertua, yang artikel ditulis oleh Datuk Seri Idris Jala, Ketua Eksekutif Pemandu, menyatakan bajet 2013 adalah berteraskan kepada dua ciri utama. Pertama, bercirikan pengembangan dan berteraskan kepada tiga ciri utama. Maafkan saya. Pertama, bercirikan pengembangan dan menyokong pertumbuhan ekonomi, yang mana ekonomi kita dijaga berkembang antara 4.5 hingga 5% bagi tahun ini. Tuan Yang Dipertua. Kedua, bajet ini merupakan bajet yang berhemat dari sudut fiskal. Tuan Yang Dipertua, apabila dijangkakan berlakunya pengurangan menjelang 2015. Tuan Yang Dipertua, pada tahun 2009 defisit fiskal kita adalah sebanyak
6.6%, pada 2010 5.6%, 2011 4.8%, 2012 4.5%, dan dijangkakan melalui bajet 2013 ini defisit fiskal akan mengurang sebanyak 4%. Tuan dan Pertua, ciri yang ketiga dari Pertua, bajet ini merupakan bajet yang menyasar dan fokus. Tuan dan Pertua, kerana apa? Yang memfokuskan kepada golongan-golongan tertentu sahaja. Tuan dan Pertua, juga sesuai untuk bajet politik. Tuan dan Pertua, warga dewan yang bersidang. Itu cerakinan yang pertama. Duduk dulu yang berhormat, saya baru mula terusi, masih belum cukup panas. Tuan dan Pertua, warga dewan yang bersidang, seterusnya kita bergerak kepada cerakinan yang kedua, frasa kontroversi yang menjadi nadi perdebatan pada hari ini. Tuan dan Pertua, bajet politik. Menurut Ketua Pembangkang Datuk Seri Anwar Ibrahim, Tuan dan Pertua, bajet 2013 sememangnya adalah bajet politik. Profesor Politics and International Studies di University College London, Tuan dan Pertua, Profesor Mark Harrison, juga merangkap sebagai Chief Executive Editor Center of Research Agency CAGE, Tuan dan Pertua, menyatakan bahawa bajet politik merupakan bajet untuk memancing undi dan meneruskan survival pemerintah. Tuan dan Pertua, warga dewan yang bersidang, perlu untuk kita ketahui pada hari ini bahawa, Tuan dan Pertua, berita harian pada tahun 2012 menunjukkan kepada kita bahawa 1.7 juta pengundi adalah pembayar cukai. Tuan dan Pertua, maknanya 11.4 juta yang lain adalah pengundi yang tidak membayar cukai. Tuan dan Pertua, bajet 2013 dan Pertua akan kami tunjukkan memfokuskan kepada golongan-golongan tertentu, khususnya golongan berpendapatan rendah. Kerana apa, Tuan dan Pertua? Mereka termasuk dalam golongan 11.4 juta yang tidak membayar cukai. Kita perlu undi mereka. Tuan dan Pertua, warga dewan yang bersidang. Itu adalah fokus bajet 2013. Tuan dan Pertua. Baik, Tuan dan Pertua, kami katakan pada hari ini bajet 2013 adalah bajet politik, melihatkan kepada ciri-ciri yang terdapat pada bajet tersebut yang disukai oleh rakyat bersifat populis, lantas membantu dalam memancing undi. Kami keluarkan formula berdasarkan formula 3M, Tuan dan Pertua. M pertama, meringankan kos sara hidup. M kedua, meningkatkan peluang pekerjaan. M yang ketiga, meningkatkan taraf hidup. Tuan dan Pertua, kami akan tunjukkan bagaimana bajet 2013 mempunyai ciri-ciri ini. Tuan dan Pertua, lantas ia merupakan bajet politik. Saya kira selesai konsep kami di meja kerajaan. Tuan dan Pertua, ia dipersilakan yang di tengah. Yang berhormat, bukankah kalau berpendapatan rendah tidak perlu bayar cukai? Ya, Tuan dan Pertua, itulah yang kami katakan tadi. Tuan dan Pertua, golongan yang berpendapatan rendah tidak perlu membayar cukai, dan mereka termasuk dalam 11.4 juta pengundi yang tidak perlu membayar cukai. Itu silap mereka kerana tidak mendengar. Koreksi ke dalam-dalam yang hormat. Tuan dan Pertua, strategi kami meja kerajaan pada hari ini cukup mudah. Kami meja kerajaan, saya akan melakukan satu ancaman kebutuhan di bawah kata kunci meringankan kos sara hidup. Masukan kedua dari Pertua akan melakukan dua lagi ancaman kebutuhan di bawah kata kunci meningkatkan peluang pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup dari Pertua. Makin yang ketiga, sebagaimana biasa, akan membidas hujah bincang meja kerajaan dari Pertua. Selesai strategi, kita bergerak kepada anisa penghujahan yang pertama di bawah kata kunci meringankan kos sara hidup. Tuan dan Pertua, dalam penghujahan ini, Tuan dan Pertua, saya akan tunjukkan bagaimana bajet 2013 ini membantu dalam meringankan kos sara hidup rakyat. Lantas itulah yang rakyat mahukan, seterusnya menepati ciri ia adalah bajet politik. Tuan dan Pertua, situasinya pada hari ini cukup mudah. Tuan dan Pertua, kadar inflasi dunia menurut Bernanke, Tuan dan Pertua, dalam iaitu pengerusi Federal Reserve di Amerika Syarikat dari Pertua adalah 4.1%. Memasukkan dari Pertua, ia meningkat saban tahun sejak kemersitan ekonomi 2008. Dari Pertua, maka dalam bajet 2013 ini, kerajaan yang prihatin tampil dengan pelbagai bantuan untuk rakyat berpendapatan rendah. Dari Pertua, contohnya bantuan rakyat Satu Malaysia, voucher buku Satu Malaysia, rebate telefon bimbit, diskaun komputer dan sebagainya. Dan yang paling penting dari Pertua, pengurangan cukai pendapatan sebanyak 1% untuk golongan berpendapatan rendah.
Tuan Yang Dipertua, iaitu sebanyak 25,000 hingga 50,000 Tuan Yang Dipertua. Maka Tuan Yang Dipertua, saya telah tunjukkan kepada sidang Dewan Yang Mulia bagaimana sebenarnya perkara-perkara atau langkah yang terdapat dalam bajet 2013 ini Tuan Yang Dipertua merupakan satu langkah yang sangat dekat dengan rakyat Tuan Yang Dipertua, sangat popular dengan rakyat Tuan Yang Dipertua. Itulah yang rakyat mahukan Tuan Yang Dipertua. Kerana apa? Untuk memancing undi Tuan Yang Dipertua. Maka saya telah tunjukkan bajet 2013 adalah bajet politik. Mohon untuk terus dicadang. Terima kasih diucapkan kepada Yang Berhormat Perdana Menteri Saudara Hakim. Untuk pengetahuan hadirin, Saudara Hakim membawa tim pasukan muafakat 2.0 pada tahun ini. Pada tahun lepas juga beliau turut ke peringkat akhir kejohanan debat pada tahun lepas. Dipanggil pasukan muafakat kerana ketiga daripada mereka pada universiti yang berbeza. Seterusnya, saya menjemput Ketua Pembangkang untuk memulakan sesi bangkangan. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Biasalah kalau di peringkat final memang kita berdebar-debar. Kalau tak berdebar itu tak normal katanya. Tuan Yang Dipertua Dewan, panel pembangkang, panel kerajaan, warga dewan yang saya muliakan, usul yang telah digagaskan oleh Perdana Menteri kita yang kacak di seberang sana, kacak bukan tanda saya suka kepada beliau, saya hanya memuji. Bajet 2013 adalah bajet politik. Tuan Yang Dipertua Dewan, kami di barisan panel pembangkang pada hari ini akan menegaskan premis kami di barisan panel pembangkang. Kami yakin dan percaya betapa bajet 2013 bukan bajet politik. Tuan Yang Dipertua Dewan, warga dewan yang dimuliakan, mari kita intai satu persatu apakah permasalahan yang telah berlaku di barisan panel kerajaan soal bangkitnya Perdana Menteri di seberang sana. Beliau telah pun menerangkan cukup baik tentang bajet 2013 Tuan Yang Dipertua Dewan. Adanya telah dibentangkan oleh Perdana Menteri pada 28 September, tempohnya setahun. Mengikut berita harian Idris Jala, ia terbahagi kepada 3: pengembangan, sokong pertumbuhan ekonomi, berhemat, pengurangkan defisit fiskal dan juga menyasar dan fokus kepada golongan tertentu. Tuan Yang Dipertua Dewan, saya ingin bertanya kepada beliau tadi sebenarnya apabila saya bangun untuk memberi izin laluan, adakah saya tanyakan kepada beliau, adakah bajet-bajet sebelum ini, iaitu bajet 2011, bajet 2012, Tuan Yang Dipertua Dewan, tidak ada fokusnya kepada golongan tertentu. Tiba-tiba sahaja apabila bercakap tentang bajet 2013, ada saja golongan tertentu, terus berpolitik. Tuan Yang Dipertua Dewan, perkara ini Tuan Yang Dipertua Dewan bukan perkara politik, tetapi dengar baik-baik, perkara ini telah dipolitikkan oleh pihak mereka. Tuan Yang Dipertua Dewan, perkara ini dipolitikkan. Apabila kita kata bajet itu bajet politik ataupun bajet itu dipolitikkan, perkara itu perlu untuk kita titik beratkan Tuan Yang Dipertua Dewan. Kerana apa? Saya tidak sangka pada hari ini semudah dengan kata dan slogan sahaja mereka telah menghukum bajet 2013 itu sebagai bajet yang berdasarkan politik. Tuan Yang Dipertua Dewan, ini adalah perkataan yang cukup salah Tuan Yang Dipertua Dewan. Kerana pada hari ini kami di barisan panel pembangkang yakin dan percaya Tuan Yang Dipertua Dewan, sesungguhnya ketiga-tiga peranan ataupun perkara yang telah diterangkan oleh panel kerajaan pada hari ini. Yang pertama, meringankan kos sara hidup. Yang kedua, adanya unsur-unsur pekerjaan ataupun peluang pekerjaan yang disediakan. Dan yang ketiga, meningkatkan taraf hidup. Tuan Yang Dipertua Dewan, mereka katakan kesemuanya ini Tuan Yang Dipertua Dewan adalah sangat dekat dengan rakyat. Tuan Yang Dipertua Dewan, saya kira Tuan Yang Dipertua Dewan, bajet-bajet sebelum ini pun ada juga untuk meringankan kos sara hidup, ada juga untuk meningkatkan taraf kehidupan. Tuan Yang Dipertua Dewan, bukankah sudah lama memang kita buat bajet ini dekat dengan hati rakyat? Tuan Yang Dipertua Dewan, tiba-tiba tahun ini sahaja bajet 2013
tiba-tiba jadi bajet politik Tuan Yang di-Pertuan Dewan. Adakah perkara ini yang mereka cuba terangkan dalam Dewan Perdebatan pada hari ini Tuan Yang di-Pertuan Dewan? Saya tanyakan kepada beliau, adakah orang yang berpendapatan rendah ini Tuan Yang di-Pertuan Dewan, bukankah orang yang berpendapatan rendah ini tidak membayar cukai Tuan Yang di-Pertuan Dewan? Secara lumrahnya, kalau kita sebagai rakyat, saya pernah bekerja dahulu Tuan Yang di-Pertuan Dewan, saya tidak mahu membayar cukai Tuan Yang di-Pertuan Dewan. Kenapa pula kita perlu fokus pada orang yang tidak perlu bayar cukai? Patutnya kita kena fokus pada orang yang bayar cukai. Turunkan cukai, baru dapat undi Tuan Yang di-Pertuan Dewan. Beliau kata fokus kepada orang yang tidak perlu bayar cukai Tuan Yang di-Pertuan Dewan. Kalau kita kurangkan cukai, barulah kita lebih popular Tuan Yang di-Pertuan Dewan. Masya Allah, yang Allah makni, itu adalah prinsip ekonomi asas sahaja Tuan Yang di-Pertuan Dewan. Pada pendapat saya Tuan Yang di-Pertuan Dewan, pada hari ini saya merujuk kepada saya merujuk kepada autoriti Munawir binti Muhammad Rukun, iaitu pakar pengajian Malaysia, iaitu daripada Kementerian Pelajaran Malaysia Tuan Yang di-Pertuan Dewan, yang memberitahu bahawa belanjawan satu rancangan ekonomi tahunan yang bertujuan melaksanakan dasar sosio-ekonomi negara Tuan Yang di-Pertuan Dewan, iaitu bajet ini adalah alat dasar fiskal yang telah beliau terangkan dan juga alat pengurusan Tuan Yang di-Pertuan Dewan yang merangkumi peruntukan dan agihan serta penstabilan. Saya kira Tuan Yang di-Pertuan Dewan, pada hari ini bajet kita keluarkan Tuan Yang di-Pertuan Dewan yang meringankan kos sara hidup, yang menyediakan peluang pekerjaan, yang meningkatkan taraf hidup ini Tuan Yang di-Pertuan Dewan adalah untuk menampung tuntutan semasa dan akan datang Tuan Yang di-Pertuan Dewan. Itu adalah sebenarnya bajet 2013, disebabkan ia menampung tuntutan semasa yang akan datang dan juga akan datang Tuan Yang di-Pertuan Dewan. Ia bukan bajet politik, kerana Tuan Yang di-Pertuan Dewan, mereka di barisan panel kerajaan Tuan Yang di-Pertuan Dewan gagal untuk membuktikan kita dalam setiap kerangka yang beliau terangkan sebentar tadi Tuan Yang di-Pertuan Dewan dalam pujian, tidak langsung mereka kaitkan Tuan Yang di-Pertuan Dewan. Inilah politik dalam setiap pujian yang mereka terangkan Tuan Yang di-Pertuan Dewan. Baiklah Tuan Yang di-Pertuan Dewan, saya selaku tim ketua pembangkang, saya akan bercerita tentang meringankan kos sara hidup Tuan Yang di-Pertuan Dewan. Bahagian kedua akan bercerita tentang peluang pekerjaan dan taraf hidup. Kami berlawan secara berdepan. Kami tunjukkan Tuan Yang di-Pertuan Dewan, setiap bajet ini Tuan Yang di-Pertuan Dewan tidak pun menunjukkan ia adalah bajet politik. Pertama Tuan Yang di-Pertuan Dewan, fokusnya adalah ingin mengurangkan kos sara hidup Tuan Yang di-Pertuan Dewan. Apabila rakyat pada hari ini telah pun menyediakan bantuan rakyat satu Malaysia Tuan Yang di-Pertuan Dewan, bantuan tunai RM500 untuk isi rumah berpendapatan kurang daripada 3,000 Tuan Yang di-Pertuan Dewan. Bantuan tunai RM250, iaitu individu yang bujang berumur 21 tahun ke atas dengan pendapatan kurang daripada 2,000 Tuan Yang di-Pertuan Dewan. Dan Tuan Yang di-Pertuan Dewan, kita adanya program penyeragaman harga, iaitu di Sabah dan Sarawak. Kita adanya diskaun komuter untuk KTM di Tuan Yang di-Pertuan Dewan, dan adakan diskaun 50% untuk kadar tambang komuter untuk pengguna berpendapatan bawah daripada 3,000. Pesara tentera tidak berpencen, pengurangan cukai pendapatan individu Tuan Yang di-Pertuan Dewan, diskaun tambah feri atau pelabuhan ke Sabah dan Sarawak, dan mempermudahkan ibadah haji Tuan Yang di-Pertuan Dewan. Dan juga Tuan Yang di-Pertuan Dewan, kita mengenakan bonus kaki tangan kepada kerajaan. Saya rasa Tuan Yang di-Pertuan Dewan, dalam setiap indikator meringankan kos sara hidup pada hari ini Tuan Yang di-Pertuan Dewan, saya tidak nampak ia adalah bajet 2013 adalah bajet politik. Kerana apa Tuan Yang di-Pertuan Dewan? Ia adalah untuk menampung tuntutan semasa. Bukannya Tuan Yang di-Pertuan Dewan, kita ingin melihat ia ada unsur-unsur politik. Kalau betul pun mereka kata politik Tuan Yang di-Pertuan Dewan, itu bukan bajet politik, tapi bajet yang dipolitikkan Tuan Yang di-Pertuan Dewan. Sekian, mohon untuk terus membangkang. Terima kasih diucapkan kepada Ketua Pembangkang Saudara Mahzuan Muhammad. Sekarang dijemput Timbalan Perdana Menteri daripada pihak kerajaan untuk membidas hujah pihak pembangkang dan seterusnya menyampaikan hujah. Dengan segala hormatnya, dipersilakan. Testing.
Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Puan Pertua, sahabat barisan kerajaan Pembangkang. Hadirin warga dewan yang bersidang. Assalamualaikum dan selamat bersidang Tuan Yang Pertua. Hari ini Bangkit Perdana Menteri menggagaskan satu usul yang cukup kukuh yang saya yakin kita perlu percaya. Dewan harus percaya bahawa bajet 2013 adalah bajet politik. Maka Tuan Yang Pertua seperti biasa Timbalan Perdana Menteri hari ini Bangkit mempunyai dua tugasan utama. Yang pertama, Tuan Yang Pertua, saya akan meneliti dan membilas pendefinisian semula konsep yang telah dilakukan oleh Ketua Pembangkang dan bilasan terhadap hujah Ketua Pembangkang. Yang kedua, Tuan Yang Pertua, saya akan menegakkan kembali pendirian dan konsep di pada kerajaan dan akan membentangkan hujah-hujah kami yang kami kira sangat kukuh, Tuan Yang Pertua. Maka Tuan Yang Pertua, mulakan dengan tugasan saya pertama. Jadi Tuan Yang Pertua, mari kita teruskan kepada bidasan. Sebentar tadi Bangkit yang kedua telah menyebut berkenaan dengan bagaimana dia komen berkenaan dengan cukai. Katanya cukai apa salahnya kita derma sedikit untuk memberi kepada orang miskin, Tuan Yang Pertua. Jadi sebentar tadi beliau salah faham. Sebenarnya Ketua Pembangkang telah menyebut bahawa kita mengurangkan cukai, bukan menghapuskan terus cukai, Tuan Yang Pertua. Jadi lain kali cerap baik-baik ya, Yang Berhormat. Jadi Yang Berhormat, beliau menyebut berkenaan dengan 3.3 juta peluang pekerjaan yang baru wujud menjelang tahun 2020, Tuan Yang Pertua. Katanya ini populis. Tuan Yang Pertua, saya nak bawa satu statistik daripada Kementerian Pengajian Tinggi yang menyebut bahawa 20,000 graduan menganggur pada tahun 2011, Tuan Yang Pertua. Hal ini menunjukkan kepada kita akan keperluan yang sungguh mendesak untuk kerajaan menyediakan peluang pekerjaan untuk para graduan dalam negara, Tuan Yang Pertua. Maka hal ini tidak langsung menunjukkan adanya sisi-sisi politik mengaut undi pada pilihan raya, Tuan Yang Pertua. Kemudian kata mereka bagaimana adanya satu strata masyarakat daripada masyarakat berpendapatan rendah dan mereka inilah yang disasarkan untuk diraih undi mereka, Tuan Yang Pertua. Tuan Yang Pertua, biar saya ingatkan statistik daripada Kementerian Kewangan Malaysia menunjukkan bahawa hanya 5.1% sahaja rakyat Malaysia yang dilanda kemiskinan tegar. Jadi buat apa nak kau undi 5.1% rakyat saja? Tak ada lah nak menang pilihan raya, Tuan Yang Pertua. Ini menunjukkan bahawa bajet ini tidak ada motif politik, Tuan Yang Pertua. Nampaknya ada yang minat. Silakan yang pertama. Yang Berhormat, pertama bezakan antara defisit fiskal dan hutang negara. Keduanya pula Yang Berhormat, 20,000 granduan menganggur ni, mereka ambil jurusan apa Yang Berhormat? Kita perlukan engineer dan doktor. Kalau mereka ambil jurusan sastra, susah Yang Berhormat. Tuan Yang Pertua, beza defisit fiskal dan juga hutang negara itu bukan tanggungjawab kami untuk tunjukkan. Tanggungjawab mereka untuk tunjukkan bagaimana perkara yang telah dilakukan ini tidak akan menyelesaikan masalah, tetapi akan menjadi penyebab kepada mereka mahu mengaut undi, Tuan Yang Pertua. Soalan kedua berkaitan dengan graduan yang menganggur dalam bidang kejuruteraan dan sebagainya, Tuan Yang Pertua. Sebab itu saya akan tunjukkan dalam pemujahan nanti bagaimana Malaysia disasarkan untuk menjadi hub pelaburan gas dan minyak, Tuan Yang Pertua. Dan saya akan tunjukkan apakah projek terbaru yang akan menjana peluang pekerjaan untuk graduan-graduan ini. Harap sabar seketika. Duduk dulu Yang Berhormat. Jadi Tuan Yang Pertua, seterusnya mereka menyebut mengenai taraf hidup, Tuan Yang Pertua, mengenai projek Prima, mengenai Klinik Satu Malaysia dan sebagainya. Pertama saya nak betulkan, Klinik Satu Malaysia bukan percuma, kena bayar RM1, Tuan Yang Pertua. Jadi Tuan Yang Pertua kata mereka bagaimana Prima dan projek-projek ini merupakan sesuatu yang bersifat populis. Baik, saya kira saya akan bidas dalam penghujahan saya yang akan saya kemukakan sekarang. Jadi Tuan Yang Pertua, kami memilih untuk berdepan dengan mereka mata bertentang mata. Dalam penghujahan yang kedua, kata kunci kami ialah peluang pekerjaan. Baik, bagi peluang pekerjaan, kita lihat dalam bajet 2013 dan Datuk Seri Najib telah membentangkan bahawa kita akan menyokong pelaburan PKS sebanyak 20 juta, Tuan Yang Pertua. Dan dana pembiayaan PKS Bumi Putra ini akan membantu PKS untuk berkembang dan tingkatkan pegangan aktiviti, Tuan Yang Pertua. Dan seterusnya, Tuan Yang Pertua, Datuk Seri Najib juga telah membentangkan mengenai Malaysia sebagai hub dagangan minyak dan gas. Ini hujah kedua kami di bawah kata kunci taraf hidup, di bawah kata kunci peluang pekerjaan. Bagaimana projek Rapid dan Dialog telah pun menarik pelaburan asing sebanyak
US dollar 20 bilion Tuan Yang di-Pertua. Dan projek ini akan menjana peluang pekerjaan. Dan yang terakhir, hujah kami di bawah kata kunci Tarafido, projek perumahan untuk rakyat. Kita lihat tuntutan hari ini, bagaimana banyak projek perumahan terbengkalai yang ada di Malaysia. Dan hal ini menunjukkan tuntutan untuk kita menyelesaikan projek ini di bawah projek perumahan Prima yang telah menyalurkan 100 juta ringgit dalam 30 projek perumahan Tuan Yang di-Pertua. Jadi Tuan Yang di-Pertua, hal ini kesemuanya jelas menunjukkan bahawa bagaimanapun kita katakan bajet ini dekat di hati rakyat, semua ini merupakan tuntutan semasa dan akan datang Tuan Yang di-Pertua. Dengan itu, terima kasih, mohon terus membangkang. Terima kasih diucapkan kepada Timbalan Ketua Pembangkang Saudara Hazmat Baharom, berasal daripada SIT Kedah, sekarang sedang menuntut jurusan ekonomi di University of Manchester. Saya bertanyakan tentang idolanya, katanya Amartya Sen. Makin lama saya lihat ada tiras-tiras rupa mereka. Seterusnya saya menjemput menteri ketiga di meja kerajaan untuk meneruskan sidang perbahasan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan Yang-Pertua Kerajaan Pembangkang. Seterusnya, sidang warga hadirin sekalian. Tuan Yang-Pertua bertindak sebagai kerajaan yang ketiga pada hari ini. Seperti lazimnya, tugas saya dua. Yang pertama, kita akan selusuri konsep mereka. Kemudian saya akan bidas satu persatu kesalahan mereka di sana. Tuan Yang-Pertua, kerana banyak sangat kesalahan mereka, mari kita mulakan. Tuan Yang-Pertua, kita mulakan dengan konsep mereka. Tuan Yang-Pertua, sedar atau tidak, sepanjang pengujahan mereka, sepanjang perdebatan ini, mereka tidak mengemukakan satu konsep yang jelas di pihak mereka. Apa yang mereka ingin buktikan dalam perdebatan pada hari ini? Pertama, terpacul dari mulut Ketua Pembangkang, ini adalah isu yang dipolitikkan. Kemudian katanya ini adalah tuntutan semasa. Persoalannya, adakah mereka ingin membuktikan bahawa ia dipolitikkan atau ini adalah tuntutan semasa? Kemudian Tuan Yang-Pertua, jika dipolitikkan, bagaimana kita mengukur bahawa perkara itu dipolitikkan? Bagaimana yang kita katakan itu dipolitikkan? Kemudian menjawab persoalan tuntutan semasa yang mereka perjuangkan ini. Tuntutan siapakah ini? Jika ia adalah tuntutan rakyat, tuntutan pengundi, saya kira ini adalah taktik untuk memancing undi. Mereka tidak pernah menjelaskan tuntutan semasa itu, tuntutan siapa. Saya kira ia adalah tuntutan rakyat. Selesai konsep mereka yang pertama. Kemudian Tuan Yang-Pertua, sejak dari awal hingga sekarang ini Tuan Yang-Pertua, timbul isu pembayar cukai. Kerana mereka tidak faham, mari saya ceritakan semula apa sebenarnya yang kami ingin ceritakan. Tuan Yang-Pertua, hanya 1.4 juta adalah pembayar cukai aktif di Malaysia. Jumlah pengundi di Malaysia adalah 12.6 juta. 11 juta lagi Tuan Yang-Pertua adalah bukan pembayar cukai aktif di Malaysia. Maka pada sepanjang pengujahan kami ini, kami telah tunjukkan kepada anda bagaimana bajet 2013 ini mensasarkan kepada golongan 11 juta ini. Menjawab persoalan mereka, kenapa kita tidak kurangkan sahaja cukai kemudian kita dapat undi? Ya, kita dapat undi 1.4 juta itu sahaja. Kami hendak undi yang lagi 11 juta itu. Kerana itulah kami menjalankan program-program yang mensasarkan kepada pendapatan rendah, bukan mengurangkan cukai. Jika benar kita tidak ini bukan bajet politik, kita ikut cadangan mereka, kita kurangkan cukai. Tuan Yang-Pertua, selesai masalah cukai. Kita diam semuanya. Kemudian Tuan Yang-Pertua, kita mulakan dengan Ketua Pembangkang. Bidasan beliau yang pertama, kata beliau, adakah bajet-bajet sebelum ini tidak pernah memberikan bantuan dan sebagainya. Persoalan pertama Tuan Yang-Pertua, tuntutan usul kita pada hari ini adalah untuk membincangkan bahawa bajet 2013 adalah bajet politik. Saya beri anda contoh. Miss Malaysia 2012 adalah seorang yang cantik.
Kemudian kita bagi satu lagi tanya. Miss Malaysia 2013 adalah seorang yang cantik. Jika walaupun Miss Malaysia 2012 itu cantik atau tidak memberi kesan kepada sama ada Miss Malaysia 2013 itu cantik atau tidak. Kita hendak membincangkan perkara bajet 2013 ini. Bukan kita ingin membincangkan perbandingan antara yang sebelumnya. Kemudian persoalan kedua. Kemudian silakan. Yang Muhammad, kami bukan ingin membandingkan apa. Pendekatan itu dekat dengan hati atau tidak. Kalau begitu, semua bajet dekat dunia ni semuanya dekat dengan hati. Kerana ia adalah untuk kepentingan rakyat. Kalau bukan kepentingan rakyat, tak kalah untuk kepentingan orang-orang dalam hutan tu yang Muhammad. Ya, dia menjadi bajet untuk kepentingan rakyat. Tetapi telah kami pernah berhujah sepanjang pujian. Ia adalah kepentingan rakyat yang menjadi pengundi yang besar, golongan pengundi yang besar dalam pilihan raya yang akan datang. Maka ini katakan kami bajet 2013 ini bajet politik. Kemudian tuan-tuan, saya tanya anda semua, pernahkah sebelum ini anda beratur untuk mendapatkan rebate diskaun untuk beli telefon bimbit tuan-tuan? Tidak pernah tuan-tuan. Maka telah kami tunjukkan terdapat juga beberapa perubahan dan menunjukkan bahawa ini adalah bajet politik. Kemudian tuan-tuan, bidasan beliau lagi katanya Munawir, beliau mengatakan bahawa Munawir ini berdasarkan Munawir, belanjawan adalah untuk melaksanakan dasar sosioekonomi merangkumi bla bla bla. Betul-betul. Maka persoalannya tuan-tuan, mereka katakan ini adalah untuk menjawab tuntutan semasa. Kami katakan inilah tuntutan rakyat, tuntutan pengundi, dan kerajaan menyambut tuntutan ini untuk memancing undi-undi rakyat. Selesai. Kemudian Tuan Ketua kata beliau, hujan beliau yang pertama katanya untuk meringan. Mereka ini semuanya pakar-pakar recycle Tuan Ketua. Mereka kata beliau hujan beliau yang pertama ingin meringankan kos sara hidup, fokus untuk kurang bantuan tunai, kurang diskaun untuk bantuan untuk golongan pendapatan rendah dan sebagainya. Tuan Ketua, telah kami buktikan sekali lagi dalam pujian kami bahawa jika benar ialah ada bajet politik, mengapa kita tidak memberi pelepasan cukai kepada golongan berpendapatan dengan izin tuan-tuan middle income group, tapi kita memfokuskan kepada golongan berpendapatan rendah kerana mereka adalah golongan pengundi yang paling besar di Malaysia, 11 juta dan betul. Jika berjaya kerajaan menawan hati mereka untuk mengundi mereka, maka kerajaan akan berjaya menjamin survival mereka dan sebagainya. Tuan Ketua, saya akan buktikan sekali. Apabila kita memberi bantuan-bantuan ini Tuan Ketua, bantuan-bantuan ini bersifat dengan izin Tuan Ketua one off ataupun satu bantuan sekali sahaja. Jika Tuan Ketua lihat, sifatnya yang sekali sahaja ini adalah satu seperti pemberian hadiah ataupun gula-gula kepada rakyat. Katanya jika kita betul-betul ingin mengeluarkan mereka daripada kemiskinan dan sebagainya, kita akan berikan bantuan yang berterusan. Tapi kerajaan telah melaksanakan dasar, iaitu untuk memberikan satu bantuan yang bersifat sementara. Berpindah kepada yang kedua, Tuan Ketua kata beliau harga gula naik dan sebagainya. Tuan Ketua, harga gula naik, kerajaan bagi 500, rakyat suka, selesai. Tuan Ketua kemudian katanya hujah beliau yang pertama katanya peluang pekerjaan dan sebagainya. Sekali lagi mengitar semula hujah kami Tuan Ketua. Ya Tuan Ketua, ini adalah tuntutan rakyat untuk mendapat pekerjaan. Apabila kerajaan menjawab tuntutan ini dan ini menjamin kerajaan menjamin undi untuk kerajaan. Tuan Ketua, selesai bidasan saya telah saya buktikan bahawa sepanjang pengujahan mereka tidak mempunyai konsep yang teguh dan utuh. Kemudian mereka hanya mengitar semula hujah-hujah kami Tuan Ketua. Maka mohon usul diterima. Terima kasih diucapkan kepada Menteri ketiga di meja kerajaan, Saudara Daim, pelajar ekonomi di University of Exeter. Tahun lepas saya bertanyakan pasukan bola kegemarannya, jawapannya Newcastle United. Tahun ini saya bertanyakan filem kegemarannya, jawapannya Sepi. Mungkin barangkali sebab itu teringat Miss Malaysia 2013 dan 2012. Seterusnya saya menjemput Menteri ketiga daripada media pembangkang, juga berasal daripada Johor Bahru, sama dengan Menteri ketiga di meja kerajaan, pernah bertemu sebelum ini di pertandingan debat di Malaysia. Dengan segala hormatnya, saya persilakan.
yang menyebabkan Perdana Menteri yang pertama ini tak boleh tidur malam. Lalu sudi bertemu saya di pentas akhir. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan dan Ibu-Tuan pada kerajaan yang saya hormati, pada pembangkang dan seterusnya, warga Dewan bersidang. Selamat bersidang kesemuanya. Tuan dan Ibu-Tuan selaku seorang gadis pada hari ini, Tuan dan Ibu-Tuan, saya tidak terpikat langsung walaupun mereka bertiga memakai kot dan suit dan sebagainya, Tuan dan Ibu-Tuan. Kerana apa? Sepanjang perdebatan banyak sangat kelompongan yang menutup kekacakan mereka, Tuan dan Ibu-Tuan. Baiklah Tuan dan Ibu-Tuan, hari selaku pada pembangkang kami tak tutup seia sekata. Kami katakan bajet 2012-2013 bukan bajet politik. Kerana apa Tuan dan Ibu-Tuan? Kerana kita melihat tiga indikator telah kami perincikan, ialah untuk menampung tuntutan semasa dan akan datang. Kami tak pegang akan premis kami. Baiklah Tuan dan Ibu-Tuan, kita lihat beberapa masalah utama pada pembangkang pada sahabat dulu Datuk, tak habis cakap lagi. Kita lihat permasalahan utama mereka, Tuan dan Ibu-Tuan. Hari ini mereka mengatakan, Tuan dan Ibu-Tuan, kami terima tiga ciri yang mereka katakan, iaitu pengembangan dan pertumbuhan ekonomi, berlimpah dari segi fiskal dan sebagainya. Malah kami berlawan mata dengan mata, hati dengan hati, Tuan dan Ibu-Tuan. Kami lawan, Tuan dan Ibu-Tuan. Kami tunjukkan, Tuan dan Ibu-Tuan, betapa bajet 2013 ini bukan bajet politik. Kami lawan. Kami katakan tentang ini mereka dengan perusahaan hidup dan sebagainya, Tuan dan Ibu-Tuan. Kita lihat apa masalah mereka. Yang pertama, Tuan dan Ibu-Tuan, mereka kata bajet 2013 ini adalah bajet politik kerana ia fokus untuk memancing undi dan popularisme, popular, Tuan dan Ibu-Tuan. Saya bidas, Tuan dan Ibu-Tuan, masalah utama. Saya tanyakan kepada mereka, adakah bajet-bajet sebelum ini, bajet 2011, bajet 2010 itu tidak ada fokus kepada rakyat-rakyat, Tuan dan Ibu-Tuan? Itu mereka tak jawabkan, Tuan dan Ibu-Tuan. Ini menunjukkan betapa ketika-ketika bajet 2013, 2012, 2011 memang fokus kepada rakyat. Maka, adakah apabila kita fokus kepada rakyat, mereka katakan ianya untuk memancing undi, tiada konotasi, fokus kepada rakyat, dekat dengan hati rakyat, terus kita kata bajet politik. Mana saya bagi ilmu baru kepada kanan di sana, kadang-kadang dengar. Kita lihat, Tuan dan Ibu-Tuan, bajet 2015 sendiri, Tuan dan Ibu-Tuan, berpaksi kepada 4 strategi utama yang di mana ianya untuk menampung keperluan semasa, Tuan dan Ibu-Tuan. Apakah bajet 2012? Takut yang berkaca merah tu jawab tak tahu macam tadi, Tuan dan Ibu-Tuan. Yang pertama, memberdayakan kembali pelaburan swasta untuk membangunkan modal insan, mensejahterakan hidup rakyat dan sebagainya. Ini semua, Tuan dan Ibu-Tuan, mempunyai fokus yang dekat kepada rakyat. Jadi, saya kira apakah sebenarnya permasalahan mereka apabila bajet itu dekat saja dengan rakyat? Terus kita kata, nah, bajet 2013 itu politik. Silakan dari kira paling kacak kali ini. Bahawa bajet 2013 fokus kepada pengundi. Kemudian terangkan kepada kami apakah tuntutan siapakah yang akan yang berhormat itulah terpikat sangat dengan suara video saya. Yang kacak ini dah kata tiga indikator kami, iaitu yang pertamanya untuk menurunkan kos hidup, kedua meningkatkan pekerjaan dan juga meningkatkan taraf hidup. Tiga indikator ini, Tuan betul merupakan tuntutan semasa. Duduklah ketiga-tiga penat menjalankan kanda. Tuan yang dibetul, kita lihat masalah utama. Mereka katakan, Tuan yang dibetul, bila ada bajet 2013, mereka akan mengadakan peluang pekerjaan. Saya jawab, Tuan yang betul, bukan saja dengan bajet 2013 kita mampu menyediakan peluang pekerjaan, Tuan yang betul. Jadi nampak tak konotasi permainan yang mereka cuba bawakan? Kita sediakan peluang pekerjaan, maka mereka konklusikan, nah, ini untuk cabut undi. Itu yang saya tak dapat jawabkan. Dan saya rasa paling kelakar, Tuan yang betul, ujian mereka yang saya nak bidas, Tuan yang betul, banyak sangat. Mereka kata, Tuan yang betul, tentang Miss Universe. Sangat kelakar, Tuan yang betul. Mereka kata Miss Universe
Yang ketiga tu lah bagi saya agenda. Dia kata Miss Universe 2011, 2012, 2013 berbeza pemenangnya. Jadi apakah berkaitan? Nah, kita tak boleh tengok bajet 2011, bajet 2012. Saya jawab kakak anda. Kenapa kami katakan kami perlu melihat perbandingan bajet 2011 dengan bajet 2010? Kerana pendekatan dalam pertandingan Miss Universe itu Tuan Dipertua tetap sama. Pertama, melihat pada kecantikan dengan berpakaian renang, berpakaian malam dan sebagainya. Ini kata kami katakan tuntutan semasa yang sama daripada bajet 2013, bajet 2010 dan juga bajet 2011. Maka apakah berkaitan Tuan Dipertua? Kualiti yang kami katakan Tuan Dipertua. Sebab itu kami menatakan bajet 2013 ini bukan bajet politik, berpaksikan kepada 3 indikator panel pembangkang. Kami katakan Tuan Dipertua untuk meringankan kos sara hidup seperti bantuan Satu Malaysia, program penyergaman harga Sabah dan Sarawak, diskaun komuter, pesara tentera tidak berpencen, pengurangan cukai pendapatan individu, diskaun tambang dan sebagainya. Saya tidak dapat apakah berkaitan. Dan yang saya paling kelakar yang ketiga yang terlalu tersasul cakap daripada perdebatan Tuan Dipertua. Mereka kata apa Tuan Dipertua? Ini cuma andaian untuk kawal undi, andaian untuk kawal undi, andaian untuk populariti dan sebagainya. Dan apabila kita berkata tentang andaian Tuan Dipertua, mereka perlu tunjukkan kepada kita, adakah semua bajet ini Tuan Dipertua mampu untuk membaca undi Tuan Dipertua. Dan saya kira paling kelakar Tuan Dipertua isu cukai Tuan Dipertua. Kesian Ketua Pembangkang saya hari ini. Mereka kata Tuan Dipertua tentang isu cukai. Mereka kata cukai ini Tuan yang Dipertua bukan kita perlu kurangkan cukai untuk kawal undi kepada golongan-golongan miskin. Kerana apa golongan miskin ini adalah golongan yang paling banyak di Malaysia. Saya kira tolak fakta ini. Ini kerana apa? Di Malaysia, majoriti ataupun kelompok yang paling besar di Malaysia bukannya golongan miskin yang amat berhormat, tetapi golongan income. Dengan izin Tuan yang Dipertua, apakah berkaitannya nak pancing undi, kita tackle ataupun kita berfokus pada golongan miskin? Nampak sangat betul-betul tak tahu yang kita Tuan yang Dipertua. Maka Tuan yang Dipertua, hari ini konsep panel pembangkang cukup mudah. Kami tetap percaya bajet 2013 bukan bajet politik. Kerana apa? Kami berpastikan dan berpegang kepada 3 indikator untuk menampung kebutuhan semasa, yakni untuk mengurangkan kos taraf hidup, meningkatkan taraf hidup dan juga peluang pekerjaan. Mohon untuk terus membangkang. Terima kasih diucapkan kepada Menteri ketiga di meja pembangkang, Saudari Ahzah Kristina, pelajar perundangan di University of Manchester. Tadi saya bertanyakan kepada dia warna kegemarannya. Jawapannya warna biru, kerana mengingatkan dia kepada kapal terbang. Mengapa kapal terbang? Saya tak sempat bertanya lagi. Mungkin lepas ini boleh sambung. Sekarang barisan kerajaan, barisan pembangkang boleh ambil masa untuk tarik nafas, kerana saya akan memberikan masa 2 minit kepada setiap kedua-dua pihak untuk menyediakan hujah penggulungan. Masa 2 minit bermula sekarang. Masa 2 minit telah tamat. Dipersilakan wakil daripada pihak pembangkang untuk memulakan sesi penggulungan hujah. Bismillahirrahmanirrahim. Terima kasih Tuan yang Dipertua Kerajaan Pembangkang, Wang Dewan yang dimuliakan. Bajet 2013 adalah bajet politik dan kami di Barisan Panel Pembangkang tega untuk mengatakan bajet 2013 bukan bajet politik. Tuan yang Dipertua Dewan, saya ingin mengambil perhatian anda semua untuk fokus dan memahami apa yang ingin saya katakan sebelum saya menamatkan Dewan Perdebatan pada hari ini.
Tuan yang di-Pertuan Dewan, kita perlu faham apakah sebenarnya yang dikatakan hari ini dengan bajet politik dan juga bajet 2013. Pada hari ini Tuan yang di-Pertuan Dewan, kami katakan di Barisan Panel Pembangkang untuk menampung keperluan ataupun tuntutan semasa melihat kepada 3 perkara: kos sara hidup, peluang pekerjaan, dan juga Tuan yang di-Pertuan Dewan yang ketiga adalah untuk meningkatkan taraf hidup. Kami terima di Barisan Panel Kerajaan untuk melawan secara berdepan Tuan yang di-Pertuan Dewan. Namun Tuan yang di-Pertuan Dewan, apabila perkara ini Tuan yang di-Pertuan Dewan telah pun dimanipulasi oleh panel kerajaan Tuan yang di-Pertuan Dewan, kita lihat ya apa mereka kata. Mereka campakkan kepada kita bantuan Satu Malaysia, mereka campakkan voucher, mereka campakkan meningkatkan peluang pekerjaan, mereka campakkan klinik Satu Malaysia kepada kita. Hari ini Tuan yang di-Pertuan Dewan, mereka kata kesemua pendekatan dan gerak kerja ini dekat dengan hati kita Tuan yang di-Pertuan Dewan. Secara dekat hati Tuan yang di-Pertuan Dewan, tiba-tiba terus membuat kontribusi untuk memancing undi. Saya kira setiap perdebatan yang telah pun, setiap hujah yang diberi oleh Perdana Menteri dan juga Timbalan Perdana Menteri pada hari ini Tuan yang di-Pertuan Dewan, mereka akhirnya berkata, saya kira perkara ini adalah untuk memancing undi. Saya kira perkara ini adalah untuk memancing undi. Kira-kiraan yang mereka cuba lakukan ini Tuan yang di-Pertuan Dewan adalah satu bentuk andaian mudah untuk kita katakan pada hari ini dalam kita menampung tuntutan semasa yang ada dalam negara kita, tiba-tiba sahaja memancing undi dan adalah untuk politik Tuan yang di-Pertuan Dewan. Itu saya kata Tuan yang di-Pertuan Dewan, kalau nak bercerita bajet ini adalah bajet politik Tuan yang di-Pertuan Dewan, tunjukkan gerak kerja dan juga pengimplementasian dalam bajet 2013 ini. Apakah yang politiknya Tuan yang di-Pertuan Dewan? Namun Tuan yang di-Pertuan Dewan, tidak ada pun yang mereka tunjukkan yang politiknya dalam unsur-unsur yang mereka terangkan pada hari ini. Malah akhir sekali buat kesimpulan, dia andaikan itu untuk memancing undi. Dan Tuan yang di-Pertuan Dewan, itulah bezanya antara bajet politik dan bajet yang telah dipolitikkan oleh panel kerajaan Tuan yang di-Pertuan Dewan. Itu adalah perbezaannya Tuan yang di-Pertuan Dewan. Pada hari ini saya katakan kita perlu untuk membuat perbandingan antara 2011 dan juga 2013. Kerana apa Tuan yang di-Pertuan Dewan? Pendekatan bajet bukan sahaja di dalam negara kita Tuan yang di-Pertuan Dewan. Sebenarnya di dua negara sekalipun Tuan yang di-Pertuan Dewan adalah untuk kepentingan rakyat. Kalau kita tiba-tiba buat bajet yang tidak ada kepentingan rakyat Tuan yang di-Pertuan Dewan, mereka tiba-tiba cakap hari ini tidak dekat di hati pula. Kalau kita buat dekat dengan rakyat, dia cakap dekat pula dengan hati kita, tiba-tiba memancing undi. Semudah itu sahaja. Saya kira setiap tahun pun kita ada meningkatkan taraf hidup. Oh, kalau gitu tiap tahunlah bajet negara kita adalah bajet politik. Semudah itu Tuan yang di-Pertuan Dewan. Kita tidak boleh membentangkan 1001 perkara yang kita buat Tuan yang di-Pertuan Dewan. Akhirnya, oh ini adalah politik, ini adalah politik. Kesian panel kerajaan kita di dalam negara Malaysia. Jangan kita duduk di luar negara, kita memfitnah kerajaan negara Malaysia yang Muhammad. Seterusnya Tuan yang di-Pertuan Dewan, kami telah berbicara kepada anda untuk menampung tuntutan semasa. Kami buktikan kepada anda 1001 perkara daripada 3 indikator ini Tuan yang di-Pertuan Dewan. Kami yakin dan percaya dalam memenuhi tuntutan semasa Tuan yang di-Pertuan Dewan, kita telah memenuhi Tuan yang di-Pertuan Dewan. Tidak ada kaitan dengan memancing undi. Mohon untuk terus membangkang. Terima kasih diucapkan kepada Perdana Menteri. Tidak sempat saya berceritakan tentang beliau. Nama beliau Ahmad Mazwan, pelajar SCCA berasal daripada Pahang. Salah satu hobi beliau adalah menyanyi, dan penyanyi idolanya adalah Anwar Zain dan Siti Nurhaliza. Jadi dengan mikrofon pun sudah sampai, saya dengan segala hormatnya menjemput pihak kerajaan untuk memberi hujah penggulungan. Dengan segala hormatnya dipersilakan. Gadis, oh gadis, sayang kau terlalu sadis. Bismillahirrahmanirrahim. Maka
Tuan Yang Pertua, dalam sesi penggulungan ini saya akan tunjukkan apakah sebenarnya pembawaan di meja pembangkang dan apakah pula pembawaan di meja kerajaan, agar kita pada hari ini dapat menilai yang manakah kaca dan yang manakah permata. Maka Tuan Yang Pertua, kita mulakan dengan rumusan di meja pembangkang pada hari ini. Tuan Yang Pertua, 3 masalah major yang mereka punyai, Tuan Yang Pertua. Pertama, Tuan Yang Pertua, mereka mengatakan bahawa bajet 2013 bukanlah bajet politik Tuan Yang Pertua, kerana katanya ia tidak berfokus kepada mana-mana golongan Tuan Yang Pertua, warga Dewan yang bersidang. Tuan Yang Pertua, kami tunjukkan kepada sidang Dewan pada hari ini bahawa fokus bajet 2013 adalah golongan berpendapatan rendah, Tuan Yang Pertua, golongan yang tidak perlu membayar cukai, Tuan Yang Pertua, warga Dewan yang bersidang. Seawal bangkitnya yang pertama itu, Tuan Yang Pertua, beliau gagal kerana beliau tidak menjawab tuntutan usul Tuan Yang Pertua. Sebaliknya menukar usul pada hari ini. Bajet 2013 adalah dipolitikkan, Tuan Yang Pertua. Namun tidak pula memberikan indikator bagaimanakah bajet 2013 itu dipolitikkan, Tuan Yang Pertua. Dipolitikkan atau tidak, maksudnya mereka bersetujulah dengan kami, Tuan Yang Pertua, warga Dewan yang bersidang. Kedua, Tuan Yang Pertua, mereka bertanya, mengapa kita berfokuskan kepada golongan 11.4 juta ini, Tuan Yang Pertua, yang tidak perlu membayar cukai? Fokuskanlah kepada golongan membayar cukai ramai 1.7 juta. Tuan Yang Pertua, saya ilmu matematik tak adalah hebat sangat, Tuan Yang Pertua, tapi saya tahu 11 lagi banyak daripada 1, Tuan Yang Pertua. Itu yang gagal difahami oleh ketua pembangkang itu, Tuan Yang Pertua. Kerana itulah bajet pada hari ini memfokuskan kepada golongan 11.4 juta yang tidak perlu membayar cukai, Tuan Yang Pertua, warga Dewan yang bersidang. Rasional mereka, Tuan Yang Pertua, pada hari ini mereka mengatakan untuk menampung kos semasa dan akan datang. Kos semasa siapa, Tuan Yang Pertua? Kos rakyatlah, Tuan Yang Pertua. Maka siapa yang tidak suka dengan penggunaan kos sara hidup yang telah dilakukan oleh bajet 2013 ini, Tuan Yang Pertua? Itu adalah pemahaman asas yang gagal mereka fahami, Tuan Yang Pertua, warga Dewan yang bersidang. Keduanya pun, Tuan Yang Pertua, mereka gagal membezakan antara golongan rakyat berpendapatan rendah dan rakyat miskin, Tuan Yang Pertua. Baik, saya terangkan kepada mereka, Tuan Yang Pertua. Golongan rakyat berpendapatan rendah, iaitu fokus bajet ini adalah golongan mereka yang tidak perlu membayar cukai, iaitu golongan berpendapatan 2,000 ke bawah, Tuan Yang Pertua. Golongan rakyat miskin yang mereka katakan berpendapatan 500 ke bawah, Tuan Yang Pertua. Itu beza kedua golongan ini, Tuan Yang Pertua, warga Dewan yang bersidang. Kita beralih kepada hujah mereka, Tuan Yang Pertua. Sedar ataupun tidak, sebenarnya pihak pembangkang pada hari ini langsung tidak membawakan hujah, Tuan Yang Pertua. Mereka hanya bersetuju dengan apa yang kami katakan, Tuan Yang Pertua. Mereka sekadar meniru dan mengiyakan sahaja hujah kami pada hari ini, Tuan Yang Pertua. Apa yang sepatutnya mereka bawakan di dalam Dewan ini, Tuan Yang Pertua, adalah bajet 2013 sebenarnya adalah untuk kelangsungan jangka panjang ekonomi negara, Tuan Yang Pertua. Itu yang gagal difahami oleh pihak pembangkang, Tuan Yang Pertua. Manakala kerajaan pada hari ini membawakan kepada kita semua satu konsep yang cukup mudah. Kami katakan bajet 2013 adalah bajet politik, melihatkan kepada ciri-ciri yang terdapat pada bajet 2013 yang disukai oleh rakyat, bersifat populis, lantas membantu dalam memancing undi. Kami katakan dia mempunyai sifat-sifat yang disukai rakyat. Yang pertama, meningkatkan kos sara hidup, meningkatkan peluang pekerjaan dan meningkatkan taraf hidup, Tuan Yang Pertua, warga Dewan yang bersidang. Maka, Tuan Yang Pertua, saya mohon agar 2/3 Dewan pada hari ini menyanjungi apa yang pihak kerajaan bawakan. Jangan sampai ayam yang ditambat disambar helang pada di tangan ibu lalang. Tuan Yang Pertua, mohon untuk terus mencadang. Terima kasih diucapkan kepada Perdana Menteri daripada meja kerajaan.